Rasa cukup enak dinikmati bersama kehidupan kita.
Beras disediakan dengan memasak beras dengan santan. Beras yang sudah dimasak itu tadi kemudiannya dibungkus menggunakan daun pisang dan diikat sebelum direbus. Nantinya bukan sembarangan daun pisang yang digunakan kawan-kawan. Lalu pucuk daun pisang diikat menjadi pilihan kerana ia memberi aroma dan beri senang atas rasa itu sendiri. Sedap kan kawan-kawan? Bungkusan di luar amatlah penting dan terbalut dengan teliti, termasuk juga soal ikatan kerana terrebus hilang. Proses rebus ambil masa antara 10 hingga 15 jam. Dan kalau bungkusan telah menipis, air akan masuk dalamnya. Maka rasa akan rosak dan berair. Sebab itu saya kata, cara bungkusan perlulah dibuat dengan betul-betul kawan-kawan. Dan kita cuma perlukan kepanasan sewaktu merebus rasa. Bukannya langsung kita dengan air. Kawan-kawan nak tahu tak? Rasa merupakan menu bagi golongan yang layak. Seperti kerana ini disebabkan faktor ketahanan makanan tradisi itu dan mampu bertahan selama 3 hingga 4 hari. Saya terdengar jika mengikut tradisi, rasa cukup enak dinikmati bersama kehidupan kita. Iaitu asam pedas ikan parang dan rendang daging. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada peserta pertama dari sekolah kebanggaan, iaitu dari Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman 1. Dipersilakan peserta pertama buat pembentangan. Salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam Johor Darul Takzim dan salam adab Kerinci. Sirih berlipat, sirih berpinang, sirih dari Pulau Hujan. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Hussein bin Muhammad Faizal, murid SK Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Pada hari ini saya akan memperkenalkan satu makanan tradisional yang dimiliki di Johor, iaitu telur pinang. Telur pinang merupakan hidangan atau masakan khas daripada negeri Johor. Pada zaman dahulu, ia sering dijadikan makanan oleh para pedagang dan pelaut kerana sifatnya yang tahan lama. Ia lambat rosak atau basi kerana proses pembuatannya yang agak rumit dan mengambil masa yang panjang. Telur ini masih lagi mempunyai kandungan protein yang tinggi, namun ia mungkin kurang sesuai untuk ibu yang hamil dan pengidap penyakit hipertensi disebabkan kandungan garamnya yang tinggi. Tak bagus tau. Telur pinang direbus dengan pelbagai jenis gepuk yang memberikan rasa dan warna yang unik. Daun pokok manggis, daun semerbak, daun jambu kacang digunakan memberikan warna gelap pada telur. Cara penyediaan. Yang pertama, basuh dulu telur dan segala bahan bersih-bersih. Susun telur bersembang sendiri dengan segala bahan dan minyak. Masukkan air ke dalam bikin telur sampai telur tenggelam. Ini semua sekali dalam 3 hari 3 malam. Dalam api kecil, bukan 3 jam, tapi 3 hari tau. Ingat, hari keempat buatan telur dalam pada cuci. Bagi tujuan majlis perkahwinan, telur pinang akan dibanyak dengan dan kasar dan dingin bagi dicucukkan di atas pohon bunga telur. Telur pinang ini nasinya akan diberikan kepada tetamu selepas majlis beriman pengantin dijadikan 1 biji seorang. Bagi tetamu yang lain yang hadir tumbuh akan diberikan 1 atau 2 biji telur pinang dan dimasukkan di dalam bekas kertas seramik kecil dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta pertama dari Sekolah Kebangsaan
Rahman 1. Dipersilakan pembentangan. Dipersilakan. Indah beralang si awal petang, berada di selah pohon arang. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Batu 24 Pontian Johor. Nama saya Nur Aina Khadijah binti Muhammad Fadis. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan tentang satu hidangan unik daripada negeri Johor. Namanya ialah laksa Johor. Rakyat di negeri Johor pasti tahu tentang hidangan unik ini kan? Laksa Johor sangat berbeza daripada laksa yang terdapat di sebelah utara. Kenapa ya? Ia kerana laksa Johor menggunakan spaghetti sebagai mie laksanya. Menarik kan? Anda semua nak tahu tak hidangan ini boleh dihidangkan di mana sahaja ya? Kebiasaannya laksa Johor dihidangkan semasa majlis-majlis perayaan atau hari kerajaan. Malah hidangan ini turut dijamu kepada para tetamu menjelang hari raya. Anda semua nak tahu tak cara-cara membuat laksa Johor? Mari saya kongsikan bahan-bahan untuk membuat laksa Johor. Anda semua perlu tahu kunci keenakan laksa ini terletak pada kuahnya. Penggunaan ikan yang dipilih memainkan peranan yang penting. Kebiasaannya ikan parang menjadi pilihan yang terbaik kerana ianya lebih sedap dan manis rasanya. Di dalam kuah ini juga terdapat bawang serta rempah lapis khas. Semua bahan-bahan yang digunakan ini akan menghasilkan kuah yang pekat dan enak rasanya. Laksa Johor juga dinikmati bersama ulam-ulaman seperti hirisan timun, daun selasih, daun kesum, bawang besar, limau kasturi, tauge dan juga sambal pelatan. Akan tetapi ada sesetengah masyarakat di sekitar daerah Johor turut menikmati hidangan ini bersama irisan kacang panjang dan sambal pelatan sahaja. Jadi ianya bergantung kepada selera masing-masing. Cara menikmatinya juga unik tau, iaitu dengan menggunakan tangan. Laksa Johor juga antara menu tarikan pada pelancong yang datang berkunjung ke negeri Johor. Oleh itu, sebagai seorang anak Johor, kita perlulah berbangga dengan menu tradisi ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin memberi sedikit pesanan kepada kamu semua. Pesan saya, kita haruslah mengutamakan makanan tradisi di negeri kita sendiri. Namun begitu, kesihatan kita juga jangan lupa dijaga ya. Sekian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih diucapkan bukan pembentangan. Dipersilakan. Indah beralang si awal petang, berada di selah pohon arang. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Batu 24 Pontian Johor. Nama saya Nur Aina Khadijah binti Muhammad Fadis. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan tentang satu hidangan unik daripada negeri Johor. Namanya ialah laksa Johor. Rakyat di negeri Johor pasti tahu tentang hidangan unik ini kan? Laksa Johor sangat berbeza daripada laksa yang terdapat di sebelah utara. Kenapa ya? Ia kerana laksa Johor menggunakan spaghetti sebagai mie laksanya. Menarik kan? Anda semua nak tahu tak hidangan ini boleh dihidangkan di mana sahaja ya? Kebiasaan
kebiasaannya, laksa Johor dihidangkan semasa majlis-majlis perayaan atau hari kerajaan. Malah hidangan ini turut dijamu kepada para tetamu menjelang hari raya. Anda semua nak tahu tak cara membuat laksa Johor? Mari saya kongsikan bahan-bahan untuk membuat laksa Johor. Anda semua perlu tahu, kunci keenakan laksa ini terletak pada kuahnya. Penggunaan ikan yang dipilih memainkan peranan yang penting. Kebiasaannya, ikan parang menjadi pilihan yang terbaik kerana ianya lebih sedap dan manis rasanya. Di dalam kuah ini juga terdapat bawang serta rempah ratus khas. Semua bahan-bahan yang digunakan ini akan menghasilkan kuah yang pekat dan enak rasanya. Laksa Johor juga dinikmati bersama ulam-ulaman seperti hirisan timun, daun selasih, daun kesum, bawang besar, limau kasturi, laurel dan juga sambal pelatan. Akan tetapi ada sesetengah masyarakat di sekitar daerah Johor turut menikmati hidangan ini bersama irisan kacang panjang dan sambal pelatan sahaja. Jadi ianya bergantung kepada selera masing-masing. Cara menikmatinya juga unik tau, iaitu dengan menggunakan tangan. Laksa Johor juga antara menu tarikan pada pengunjung yang datang berkunjung ke negeri Johor. Oleh itu, sebagai seorang anak Johor, kita perlulah berbangga dengan menu tradisi ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin memberi sedikit pesanan kepada kamu semua. Pesan saya, kita haruslah mengutamakan makanan tradisi di negeri kita sendiri. Namun begitu, kesihatan kita juga jangan lupa dijaga ya. Sekian dari saya, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Terima kasih ucapkan bukan pembentang. Dipersilakan. Bila beralang, si awal petang, berada selang pohon arang. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Batu 24 Pontian Johor. Nama saya Nur Aina Khadijah binti Muhammad Sadis. Pada hari ini, saya ingin mengkongsikan tentang satu hidangan unik daripada negeri Johor. Namanya ialah laksa Johor. Rakyat di negeri Johor pasti tahu tentang hidangan unik ini kan? Laksa Johor sangat berbeza daripada laksa yang terdapat di sebelah utara. Kenapa ya? Ia kerana laksa Johor menggunakan spaghetti sebagai mie laksanya. Menarik kan? Anda semua nak tahu tak hidangan ini boleh dihidangkan di mana sahaja ya? Kebiasaannya, laksa Johor dihidangkan semasa majlis-majlis perayaan atau hari kerajaan. Malah hidangan ini turut dijamu kepada para tetamu menjelang hari raya. Anda semua nak tahu tak cara membuat laksa Johor? Mari saya kongsikan bahan-bahan untuk membuat laksa Johor. Anda semua perlu tahu, kunci keenakan laksa ini terletak pada kuahnya. Penggunaan ikan yang dipilih memainkan peranan yang penting. Kebiasaannya, ikan parang menjadi pilihan yang terbaik kerana ianya lebih sedap dan manis rasanya. Di dalam kuah ini juga terdapat bawang serta rempah ratus khas. Semua bahan-bahan yang digunakan ini akan menghasilkan kuah yang pekat dan enak rasanya. Laksa Johor juga dinikmati bersama ulam-ulaman seperti hirisan timun, daun selasih, daun kesum, bawang besar, limau kasturi, laurel dan juga sambal pelatan. Akan tetapi ada sesetengah masyarakat di sekitar daerah Johor turut menikmati hidangan ini
dibersamai di Kota Kaya dan sama datang sahaja. Jadi ianya bergantung kepada selera masing-masing. Cara menikmatinya juga unik tau, iaitu dengan menggunakan tangan. Tak sejodoh juga antara menu tarikan pada pelancong yang datang berkunjung ke negeri Johor. Oleh itu, sebagai seorang anak Johor, kita perlulah berbangga dengan menu tradisi ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin memberi sedikit pesanan kepada kamu